Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ni kita dapat berjumpa pula dan berjumpa pada malam yang mulia dan bulan yang mulia. Senantiasa kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Minta Allah berkati kita dalam bulan ni, iaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan wa balighna, minta doa juga Allah Taala sampaikan umur kita kepada Ramadan. Lah ni disagia bagi kita tu kena lasak boleh. Bulan ni bulan lasak. Nabi suruh puasa ni bulan ni, bulan Rajab Sa'ban puasa. Puasa selesai hari tak apa, puasa 2 hari sekali tak apa, minggu sekali pun tak apa, puasa. Supaya kita nak lasak, nak naik stik. Nak kata muai kena lasak dulu, tak lasak apa naik stik tak gerak. Kena najak dua tidur. Najak dua tidur, kita lasak dulu lah ni, mana naik tas stik tu jadi tak rasa apa kagak. Ni mojok tu tak rasa apa. Sebab apa bila kita tarak, kita tak lasak. Mula-mula sedap dah. Pah ada mau tumbuk kali suka. Pah dua kali yang dua suka, pah kali yang tiga dung ke bawah. Agak habis kan. Ni nak ayat tu kita lasak boleh-boleh. Jadi baru ni duduk sekarang. Dah habis dak tahu ni. Tak dah habis tu baca harap Langit yang ke-6. Muka apa dah? Muka 18. Muka 19. Tak duk nak syurga dah tak? Duk langit 7 dah. Wasopo duk di situ. Jadi setelah daripada tu, Nabi kita naik pada langit yang 7. Maka Nabi kita masuk syurga. Jadi malam tu Nabi kita boleh masuk syurga. Nabi lain tak pernah lagi masuk syurga, nanti mati dulu. Tapi Nabi kita boleh masuk syurga, duk hidup-hidup. Pasal saya kata tua pin-pin. Masuk dengan hidup-hidup, dengan ruh, dengan jasad. Jadi Nabi kita masuk dalam syurga pada malam tu. Habis Nabi kita masuk. Ni syurga yang pertama hingga sampai syurga yang ke-8. Tu. Jadi syurganya yang tertinggi sekali ialah yang dipanggil Jannatul Firdaus. Yang kedua Jannatul Adnin. Yang tiga Jannatul Khuldi. Yang keempatnya Jannatul Naim. Yang kelima Jannatul Salam. Yang keenam Jannatul Ma'wa. Ketujuh Jannatul Jalal. Ke-8 Jannatul Maqami wal Qarar. 8 lapis. Banyak daripada neraka. Neraka 7. Jadi neraka syurga ni dia duduk atas langit. Neraka dia duduk luar bumi. Jauh tu sengih di antara syurga dengan neraka tu. Tapi malam tu Nabi masuk dah neraka. Nabi masuk tengok dari neraka. Tapi malam tu Tuhan akak neraka duduk atas langit. Orang naik atas langit. Nabi kita masuk tengok. Jannah semua lapis. Kita boleh masuk hak lapis tak apa dah dah. Hak lapis yang bawah su, yang lapis. Takut tak lekas hak lapis. Duduk yang 9.
Takut tak lekat ayat ke-8 tu. Minta doa juga. Kita nak mati dalam iman. Dan kita mati dalam iman. Kalau kita masuk neraka dulu pun boleh tubik. Boleh tubik kita masuk syurga pula. Takut mati tercabut iman. Hak ni kita takut. Apabila mati dia kata pintu taubat. Apabila nyawa duk lekong dia kata pintu taubat. Habis dah. Kita nak taubat tak boleh. Kalau kita buat dosa boleh dosa. Buat pahala boleh pahala. Di situlah kita nak kelipar syaitan mari tipu kita. Dan kita kelipar di situ. Neraka lah kita cabut iman kita. Cabut iman kita, tak tubik dah kita masuk neraka. Orang yang masuk neraka tubik, orang yang ada iman. Tapi mukmin yang asi. Orang yang berimani tapi ia berdosa. Dan neraka pada Allah tak semaya. Ya ada iman tapi ia tak semaya. Tu. Lapis-lapis ni dicedekkan bagi orang yang berimani. Tu. Maka syurga-syurga semua tu Allah Ta'ala tak buat dengan baris hak maha saja. Maknanya hak lor ni kita tak mimpi. Kata nak boleh baris tu, tapi Allah Ta'ala buat mah ligai bagi kita. Lor ni mata zamrud besar ni kalau hak asli sungguh ratus-ratus ribu kita tak ada duit nak beli. Sikit lagi tu buat mah ligai, buat umur bagi kita. Tu. Tu buat umur, tak ada buat mata cincin dak. Buat umur sebuah kita. Wak dengan apa? Wak dengan mah. Wak dengan zabarjak. Wak dengan delimu. Wak dengan baris hukum maha. Luk-luk. Wak umur kita dengan luk-luk. Luk-luk lah ni kita tak ada apa luk-luk. Mata hok duk dalam kecah. Dia panggil luk-luk. Orang Arab panggil luk-luk ke apa? Apa yang baru ni orang temu di Lega dah. Besar ni 5 juta. Dia mau temu di Lega ni kata ada tubik lain kita pasal dengar tak 5 juta pasal ni bulat tu ada lecture tu ke apa panggil muk dah 5 juta pasal ni sikit lagi tu buat umur dengan kau tu kita dia panggil luk-luk tu tu nak royak kata benar hak kita nak pakar, hak kita nak duduk sikit lagi ni Allahu Akbar. Ni kita tak kena kecek dah. Nikmat Tuhan beri kepada orang yang tak deraka kepada dia. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sikit lagi Tuhan beri. Jadi neraka, syurga Jannatul Firdaus tu Allah Taala buat daripada mah. Jannatul Adnin Allah Taala buat daripada Qasbul Jannah. Dan Jannatul Khuddi itu daripada marjan mata aja tu, dan Jannatul Ain daripada perak, Jannatul Ma'wa Allah Ta'ala buat dengan zabarjak yang hijau, dan Jannatul Salam Allah Ta'ala buat dengan yakut, dan Jannatul Jalal ayat Allah Ta'ala buat dengan lu'lu', dan Jannatul Maqam Allah Ta'ala buat dengan kasturi yang harum. Tu. Maka tiba-tiba ada dalamnya beberapa kubah. Dalam syurga tu ada kubah. Kubah tu dia buat dengan apa? Buat dengan luk-luk yang berangga. Maka tiba-tiba dia tengok bersurat pada pintu syurga. Nabi kita tengok tulis di pintu syurga tu ke dengan 10 gandonyo dan sedekah tu dengan 10 gando dan utang itu dengan 18 gando. Tulis di pintu syurga. Kita sedekah 10 kuk, tu hewi 100 kuk, 10 gano. Dan orang wi bertel duit kat orang tu 10 kuk, tu he gano 18. Banyak orang bertel lagi pada sedekah. Maknanya pahala utai dengan pahala sedekah tu banyak pahala bertel lagi. Tu he tertulis di pintu syurga. Nabi kita tengok. Kita sedekah kat orang sekuk, Tuhan gano 10 kuk. Kita wi berutang kat orang sekuk, Tuhan gano 18 kuk. Kenapa utang? Wi berutang ni jadi gano banyak pada sedekah. Tu maka sebenarnya Nabi tanya, betapa kalau kuat ini diberi? Berutang ni lebih besar pahala daripada sedekah lagi.
Maka kata Jibril kata yang meminta itu terkadang meminta ia padahal ada yang mempunyai. Orang minta sedekah tu. Kadang-kadang ia ada lah kocek ya duit. Dia minta tu. Orang pergi minta sedekah tu. Kadang-kadang ia ada dah buat 5 kok lah kocek dia pergi minta tambah. Tetapi sebaliknya orang yang minta bertel ni kalau tak ada sedekah habuk dalam kocek ia tak bertel. Ya tak? Kita kalau tak ada sedekah habuk dalam kocek kita pergi bertel dah orang. Kita pergi bertel dah tak ada. Kalau ada sedekah kita tak bertel dah. Sebab ada nak makan dah. Pergi bertel ni malu. Pergi bertel orang. Bertel duit 100 Sebab apa? Orang yang minta bertel ni orang tak ada sungguh. Maka dia nak sungguh kepada duit. Kalau kita wui ke dia tu, Tuhan gana 18 gana. Tu. Maka tiba-tiba adalah sungai. Jumpa pula satu sungai yang buat daripada susu. Tiada berubah rasanya masa susu itulah. Nah, dan sungai itu daripada arak, dan sungai itu bagi meminum, dan sungai daripada madu yang jernih. 3 sungai. Sungai daripada susu, arak dan pula madu. Satu sungai tapi air tu jadi 3 pasar. Tengok kejadian tu tak ada tebing tu. Hak ni kecak pasar susu, hak ni kecak pasar arak, hak ni kita pergi makan pasar ni saya madu. Dengan tidak ada tebing. Tebing tepi ni ya. Tapi tengah tak ada sekat apa. Waktu nikmat bagi orang yang masuk syurga boleh nak makan susu, makan air luar sungai-sungai. Nak makan arak, air sungai-sungai. Arak dengan sungai-sungai. Malah hiruplah. Sikit lagi malah hirup. Tapi syarat nak hirup sikit lagi, lo ni jangan hirup. Jangan kita hirup. Lo ni. Sikit lagi tu buat dengan sungai kita makan. Dan tiba-tiba adalah buah delimonya. Tapi kita tengok buah delima dalam syurga tu sama besar dengan timur. Lo ni besar pohon tu kita besar cakap dah. Sikit lagi tu hewan sama besar dengan timur. Buah delima. Butir awak dia besar salengin. Buah besar timur. Tu. Dan demikian lagi pula segala buah-buah kayunya ada belaka. Buah durian, buah moktel. Ikut kita nak makan. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga tubik daripada buah kayu tu. Dan pula ada pula burung dak tapu kayu tu seumpama unta sausa. Maka sembah Nabi. Maka sembah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bahawa demikian itu burung itu baik rasanya. Maka sebenarnya dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya. Burung tu. Dan bahawa aku harap bahawa engkau memakan daripadanya. Nabi kata aku harap bahawa kita lagi boleh makan. Tu. Maka tengok Nabi sungai yang bernama Kausar. Sungai itu yang bernama Kausar. Maka adalah Kausar 70,000 persah mengalir dia. Tengok kejadian itu 70,000 persah mengalir dia. Nyala tu di atas batu yakut. Maknanya patak dia tu buat dengan batu. Batu tu bukan batu sepengamuk kita ni. Batu tu batu permata delima. Cak merah. Patak air sungai tu. Kausar tu. Dan pula ada pula zabarjak, mata zamrud. Patak dia. Tu. Dan pada tepinya, tebingnya tu. Tebing sungai Kausar tu hewan dengan luk-luk. Tengok tu. Tila ni dah kita nak ambil pesan ni tu pun tak ada duit nak beli. Sikit lagi tebing sungai luk-luk. Patak sungai tu zabarjak. Dan adalah mengalir tu kepada haud air sungai Kausar. Sungai Kausar tu yang mengalir dia derahgi kepada haud Nabi SAW. Yang mana Allah Nabi. Dengan di seluruh dengan selorang. Dia buat selorang di sungai Kausar tu mengalir masuk dalam kolah Nabi. Dia panggil haud Nabi.
Dari syurga ada kolah Nabi. Ha tu. Dan pula berjana batik gayung dia. Naik gayung. Gayung dia tu banyak, tak banyak haud Nabi tu sama banyak dengan bitai. Gayung duk dalam kolah Nabi. Sama banyak dengan bitai. Ha tu. Gayung tu wak dengan apa? Wak dengan mah. Ha, dan di tanuhnya. Tanuh yo patak dia tu dah daripada kasturi yang amat harum. Bau kolah Nabi itu daripada kasturi. Lo ni tak ada, kita ada nak beli air bau kasturi. Mahal. Nah, sikit lagi bau kasturi. Maka Nabi pun keluar daripada syurga. Habis tengok bagai dari syurga, Nabi masuk pula dalam neraka. Tengok Nabi boleh masuk dalam neraka. Nah, maka Nabi kita masuk neraka tu ada dalamnya ghadbullah atas terunyu. Nah, ada dalam neraka tu. Dan nikmahnya jikalau dijatuhkan pada neraka saat ni batu. Ayat tu dalai. Kalau kita tahu batu di atas tu dah di neraka jahanam tu. Dan besi nascaya dimakannya dan nascaya dimakan fok nikmah ghadbullah. Lapar. Orang ghadbullah ni hodok dalam neraka ni, orang derhaka kepada Allah. Setengah dah. Dan pula nikmahnya mak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kata kinayah daripada yang lapar tu, kalau kita tahu batu, tahu besi, mamuh bi. Mamuh. Jadi makan ni ya bi kinayah daripada lapar. Kita lah ni, kita lapar secara mana pun, kalau nampak besi kita kikir tak. Tak okey. Tapi nak royak tu lapar, sangat-sangat lapar ahli neraka, sekiranya kalau kita tahu besi, tahu batu, ni mamuh bi. Nah. Dan pula ada dan tiba-tiba ada padanya berapa kaumnya duk makan bangkai, duk makan ilmu mapuh, makan ilmu mapuh, makan ular mapuh, makan kambing mapuh, makan belaka benda mapuh. Maka tanya Nabi, "Hei Jibril, siapa ini ya Jibril?" Maka kata Jibril, "Ni nak kena mereka yang memakan daging manusia dengan mengupak." Orang duk mengupak. Orang mengupak sikit lagi duk makan bangkai. Terus Allah lepas tu Nabi kita tengok pula Malik maknin Zabaniyah. Orang malaikat yang menunggu neraka. Malaikat Zabaniyah ni 7 lapis neraka 3 sore dia tunggu. Sebab apa? 7 lapis neraka ni pitu so. Dia duduk di neraka jahanam. Ya langit dengan bumi tak serupa. Langit dengan bumi tak serupa. Dan neraka duduk bawah bumi. Syurga duduk atas langit. Langit ia berlapis-lapis tapi bersengih-sengih. Sabit tu dalam Quran kata as-samawati wal ard. Samawat. Ingat jamu langit. Sabit tu langitnya bagi nyamuk sebab apa? Lapis yang pertama dengan lapis yang kedua tu dia sengih. Lapis yang kedua dengan lapis yang ketiga tu dia sengih. Dia sengih. Adapun bumi jadi stoko. Jadi 7 lapis juga tapi rapat-rapat. Tak ada sengih. 2, 3, 4, 5 ni 7. Tak ada sengih. Bumi. Langit yang sengih. Sabit tu dia bagi wal ard. Tak kata dengan jamuk dak. Jadi sekeping. Tapi dia berlapis supaya dengan tepung apa? Tepung apa berlapis-lapis jar kuning merah dah. Supaya tepung tu dia jadi tak ada sengih. Ada pun langit yang sengih. Nabi kita temu dengan Malik Zabaniyah. Tu. Iaitu pio seorang malaikat yang sangat masai muka. Mana sangat masai ni? Masai sungguh. Maknanya orang tengok takut belaka. Jadi Nabi kita dengan Nabi kita tu ya wak manis cekak tapi masai lagi. Dia tak pandai suka. Tu hewak dia semula jadi lagi wak pun jadi masai.
Jadi di sisi dia tu dia saya suka cakap senyum dah tu. Nabi kita mari tapi duk masa situ. Kali kalau kita kali teruk lagi boleh. Nabi kita tengok tu masa cakap dah. Kalau dengan kita maka Nabi kita bui saleh. Maka jawab kan ya, akan salehnya saleh Nabi. Maka adalah neraka itu 7. Tak? Maka memberi saleh ia malaikat akan Nabi. Ni ia beri saleh kepada Nabi. Nabi pun jawab saleh dia waalaikumsalam. Maka adalah neraka itu 7 lapis. Tengok, satunya nama Lazo. Satu Jahannam, 2 Lazo, 4-nya nama Hutamah, keanehnya Sa'ir, kelimanya Sakar, keempatnya Sa'ir, kelimanya Sakar, keaneh Jahim, ketujuh Hawiyah. Hak bawah su tu. Orang hak bawah su ni orang yang dosa banyak sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk bawah su. Maknanya neraka ni dia pitu so. Kalau kita turun hidup bawah su boleh kecak habis. Neraka yang pertama kita boleh kecak 500 tahun. Nah, masuk neraka yang kedua tak ada kerak lagi tu 500 tahun tu. Baru siapa di Hawiyah tu baru kerak Jadi duduk dalam neraka semuanya 3000 tahun baru kerak Sepengah kita masuk gua nama Fakang dia panggil dah. Gigi Fakang tu duduk situ apa dah setahun 2 tahun tak ada kerak duduk free tu. Duduk free. Nah, setahun 2 tahun. Panas sebab ni duduk jatuh turun tu. Nah, nak duduk di dalam pitu Jahannam tu dah. Mari sapa kepada neraka Lazo ni 500 tahun. Turun mosong 500 tahun. Duk neraka Lazo pula nak sapa Hutamah tu 500 tahun. Baki kau ni lapik 3000 tahun. 3000 tahun kita duk jatuh turun tu. Duk kecak habis ni. Lepas tu turun neraka Hawiyah, neraka yang paling sejuk sekali. Neraka Jahannam, neraka yang paling panas sekali. Allah. Ni kita dengar neraka, kita rasa takut. Kita rasa takut. Takut kau dengar tu ya. Lepas ada dengar tu berani pula. Kau dengar tu takut. Bawa kata sudah dengar tu berani pula. Jadi kalau kita nak takut, takut dah lo ni. Dia kita mati kita nak takut tak boleh dah. Dia kita mati kita nak takut tak boleh dah. Pak bo kata nyawa duk lekung tu hai katuk dah pitu tobat. Katalah astagfirullah 100 kali. Teriaklah air mata tubik, siapa kau tabik air mata, siapa kau tubik darah kali pun. Tuhan tak apung lah. Tuhan tak apung lah. Kalau kita nak minta maaf dengan Tuhan, minta learning. Kalau kita minta maaf, kalau Tuhan nak apung sekali kita maaf, Tuhan apung habis dah. Bukan nanti banyak kali. Gapo makna taubat? Maknanya kita sesat. Tu makna taubat, bukan astagfirullah. Tu lapar ya. Lapar biar-biar boleh kata. Budak baru beranak boleh kata. Umur 7 tahun boleh kata dah astagfirullah pandai belaka. Tapi hak nak dia panggil taubat sejatinya sesat. Tu panggil taubat. Sesat aku tak mau buat dah, tak kata astagfirullah tak apa. Kita sesat dalam hati kita, aku tak mau buat dah. Bila-bila pun. Ni yang panggil taubat. Habis itu. Dan tiap-tiap pintu satu daripada yang tiap-tiap pintu tu satu daripadanya dalam yang lain dengan pintu yang lain tu. Dan dalam satunya itu dari atas ke bawahnya 750 tahun. Dan kayunya dan barunya anak ada ni. Kayu dia, anak ada ni jadi baru dia, jadi kayu api dia. Kayu api neraka. Dan batunya batu neraka tu. Sembahnya na'udzubillah minha. Yang disembahnya batu tu, Tok Kong hak kafir sembah lah ni jadi batu, jadi bara api dalam api neraka. Ma na'udzubillah minha, minta itu jauh.
kita minta semua dengan Tuhan jauh daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kita minta semua dengan Tuhan tiap-tiap lepas semaya. Allah, jauh olehmu akan daku ni minan nar, daripada api neraka. Minta jauh. Tak saya masuk dekat langsung. Mudah-mudahan tak saya masuk dekat langsung, minta jauh. Tak saya masuk dekat. Allahumma ajirna minan nar. Anda dah kata Allahumma ajirna minan nar. Allah 3 kali tak pada lepas semaya. 3 kali ya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Minta Tuhan jauh daripada api neraka. Kita minta semua ni Tuhan beri. Kita minta semua Tuhan, minta tak tolong tak apa dah. Minta hak tolong. Habis itu. Setelah daripada tu Tuhan Nabi kita pun diangkatkan Nabi kita ke atas, dia panggil Sidratul Muntaha. Maka Jibril kata, aku kena becek dah denganmu. Aku tak boleh naik atas dah ni. Aku boleh naik sekat ni ya. Sekiranya aku naik atas pada ni, hancur badan aku, Jibril kata. Maknanya lepas pada Sidratul Muntaha, tak boleh naik dah orang bawah. Orang lek bawah pada tu naik boleh sekat tu ya. Malaikat Nabi SAW boleh naik lagi atas pada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha boleh naik lagi. Nabi kita pun naik sore kita. Sore dia. Jibril tak boleh naik. Dia tak boleh naik. Pecek dia dengan Jibril di situ. Tu. Apabila pecek, Nabi kita naik sore, naik di atas tu. Tu. Hingga sampai Nabi kita kepada mustawa. Nabi kita naik dia sampai atas pada Sidratul Muntaha, dia panggil mustawa. Apa mustawa? Tepat Nabi kita dengar soriful kala aklam, dia panggil, yakni kolam duduk surat bunyi kering. Kau masa Nabi kita naik tergelebek dah. Gelebek dah. Dah bunyi kering ni maknanya pala gelebek dah. Nak ayat kata tua dah dunia. Maka Nabi kita tengok di sana di mustawa tu. Di tempat di luh tu, Nabi kita tengok seorang laki-laki yang gaib, ia dalam nur arash. Maka tanya Nabi, siapa ini? Ia kah malaikat ni? Nabi kita tengok seorang. Piyamu? Nabi tanya. Ada orang duk atas ni. Nabi kita tanya, siapa mu ni? Malaikat kau piya? Kata orang tu, bukan, aku bukan malaikat. Dan ia kah Nabi? Maka katanya bukan. Tiada. Bukan juga. Nabi pun bukan, malaikat pun bukan. Maka sungguh ia seorang laki-laki adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikrillah. Orang yang buat sebut zikrillah, sikit lagi dia duduk di ni. Tuhan Nabi kita naik tengok, kau dia duduk tak dunia tu, dia duduk zikrillah, sikit lagi dia boleh duduk atas pada Sidratul Muntaha lagi. Terjak dia tinggi orang ni. Hak kita malas sebut sangat tu. Zikrillah. Sebut Allah pun tak boleh follow. Bukan nanti la ilaha illallah, Allah boleh follow sebab tu. Dan hati orang ni duduk balok dengan masjid. Maknanya ingat masjid lagi, masjid semua. Maknanya ada sudah semaya Zuhur, duk nanti nak semaya asar. Belah tak nanti masjid pun, nanti rumah ataupun nanti kat kedai kopi tak apa. Pergi kedai kopi nanti sama taruh nak asar. Maknanya hati dia ada ingat pada masjid. Dan orang ni pula tak makikan akan dua ibu bapa. Orang yang ada 3 perkara ni, orang ni duduk di atas pada Sidratul Muntaha lagi sikit lagi. Yang pertamanya orang lidah yang basah dengan la ilaha illallah. Yang keduanya orang yang hati duduk berbaluk-baluk dengan masjid, ikat teh hati dia dengan masjid. Tak ada dah kat lain. Yang ketiganya orang tak biasa maki kepada dua ibu bapa. Oleh itu 3 perkara ni mesti kita kena buat.
Nah, 3 perkara. Bukan wak salah satu dak, kena wak belako. Nah, wak belako. Dah lebih-lebih lagi kita boleh buat sekalinya, kita jangan maki. Yang mana ada dua ibu bapa, nah kita jangan maki sama sekali. Dan pada satu riwayat katanya bahawa kata Nabi kita sampai di tempat tu, maka Nabi kita dapat bagi Nabi sana tu liar hati dia. Nah, buah hafal letah pada Sidratul Muntaha tu, mustawa tu, dia nama kata mustawa tu liar. Pasal takut. Nabi pasal takut apa tak ada ke? Tak ada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pasal dia takut pasal liar hati dia. Tak kalau tu apabila pasal takut, pasal gerung. Tak kalau berdengar suara. Bunyi suara tu bunyi serupa dengan suara Abu Bakar. Tengok Abu Bakar naik dulu ada Nabi lagi. Bunyi suara serupa Abu Bakar. Maka heran Nabi. Kok mana Abu Bakar naik dulu ada aku lagi? Heran Nabi kita. Apabila dengan suara Abu Bakar masa heran. Tu. Tepat yang tinggi ni. Abu Bakar naik dulu padaku. Maka dan daripada semaya Tuhanku, maka aku bertanya tak kala menajak akan di Mekah itu, maka permatalah adalah tak kala adalah Abu Bakar itu taulan kamu, dan jinuk dengan dia aku jadikan suatu mananya sikit bahawa Nabi tak tanya Tuhan sikit lagi ni wah lepas ada Tuhan tanya, Nabi tanya tu, Tuhan kata aku buatkan suara serupa dengan suara Abu Bakar kerana nampak kamu takut saat ni, kerana Abu Bakar ni sayang kamu. Abu Bakar ni jadi sayang Nabi, jadi tok tua Nabi lagi. Abu Bakar tok tua Nabi, sayang Nabi. Anak yang nama Sayyidatuna Aisyah hak nikah dengan Nabi. Isteri tok tua Nabi dan pula sayang Nabi. Dan yang seorang kali yang pertama lagi orang laki-laki yang masuk agama Islam dengan Nabi. Abu Bakar. Dia nama Abdullah. Digelarkan Abu Bakar. Yang nama Abdullah. Habis itu. Dan ada pun semayaku itu iaitu katanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka diangkatkan Nabi sallallahu alaihi Nabi naik kepada Hadratul Kursi, dia panggil Hadratul Kursi. Jadi atas pada tu lagi. Maka Nabi kita tengok di situ akan Tuhannya Subhanahu Wa Taala dengan bagai yang patutnya dengan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala tengok dengan tiada berkaifiat. Nabi kita tengok Allah Ta'ala dengan tiada berkah. Tengok zat Allah Ta'ala. Tapi nak cerita tak di mana tu maknanya tidak ada kaifiat. Tengok dengan apa? Tengok dengan mata kepala dia. Tapi kita tengok dengan mata. Maka tiada jatuh. Maknanya tengok zat Allah Ta'ala ni tak biasa tengok pun orang lain daripada Nabi SAW. Inilah nikmat yang paling besar sekali. Sikit lagi dalam syurga esok kita boleh tengok zat Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar sekali. Tak kalau tu maka apabila Allah Ta'ala Nabi kita tengok zat dia, maka ia pun lalu sujud kepada hadaratnya. Nabi kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sembahnya. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad, maka sembahnya labbaik. Nabi kata. Tuhan kata ya Muhammad, Nabi mulut kan labbaik. Molek kita jawab gitu. Tidak kita dah. Ya panggil ya Muhammad, ya Abdullah. Woi. Nyak woi. Ya Nabi kita nyak dengan itu mulut dengan Allah Subhanahu Wa Taala labbaik. Maka permannya akatkan kepalamu. Nabi kita duduk sujud. Hei Muhammad, akik kepala. Dan pohon munuk gapo? Pohon kamu munuk gapo manglen ni aku wi. Munuk gapo manglen ni mu minta.
Deh, kalau kita dah bemu deh, aku nak mah 10 toko. Nak apa tu boy 10 ti. Nak apa aku wi tak kata. Tapi Nabi kita dak. Masa dia hidup lagi. Nah, semasa dia ambil harta Siti Khadijah pergi tabarruk untuk agama, habis harta Khadijah orang kaya sekali dalam Mekah, dia ambil harta Khadijah tu kita tabarruk pergi sedekah habis. Tapi akhirnya tu saya tanya, "Hei Muhammad, mu nak gapo? Kalau mu nak harta bukit, sebuah bukit ni, dah aku nak buat jadi mah mu nak dak?" Tengok. Kalau kita nak lalu, hal malam ni Tuhan kata, "Mu nak gapo? Aku nak wi. Barang yang aku akan nak, mu nak gapo aku nak wi." Maka angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala dia. Maka Nabi sebab katanya, kita baca saja dulu. Bahwasanya Tuhanku telah angkat jadi akan Ibrahim khalilan dan akan beri akan dia akan Nabi Ibrahim ni kerajaan yang nak mabsa. Tuhan, muwi kepada Nabi Ibrahim mula itu jadi raja yang paling besar sekali. Dan engkau berkata-kata akan Musa akan berkata dan pula engkau berikan Daud kerajaan yang nak mabsa Nabi Daud jadi raja, dan akan lembutkan baginya besi dan akan mudahkan baginya segala bukit. Tengok, Nabi tak minta ni, royak apa ni kita apa dia ada 2-3 beradik, nama Muhammad, nama Abdullah, seorang misalnya 2 orang kita kata 2 beradik. Abdullah, mu nak apa ni? Dia tak minta, tak tergamu. Dia malu nak minta. Royak amu wi ke mak, betu tanah situ 10 ra, amu wi ke ayah wi ke mak. Tak benda tu 2 ra, ayah wi ke mak, tak minta. Tu Nabi kita royak tu. Allah, Tuhan, mu wi ke Nabi Daud, biasa ni. Mu wi ke Nabi Ibrahim, biasa ni. Ya royak itu. Royak Nabi dulu. Dan mu wi kepada Nabi Sulaiman pula kerajaan yang amat besar. Dan akan mudahkan baginya jin dan manusia dan syaitan yang bekerja baginya. Dan angkat ajar kata Tuhan engkau akan Isa Taurat dan Injil, dan akan jadikan akan dia menghilangkan buta. Injil tu Nabi Musa. Dan sopok dan menghidupkan yang mati. Tengok Nabi Musa boleh menghidupkan orang mati. Orang buta jadi celak, Nabi Musa siuk. Siuk kaligu orang buta jadi celak. Dengan izin engkau. Dan engkau pelihara akan dia dan ibunya daripada syaitan rajim. Koyak. Setelah daripada tu kita pergi pula bawah tu. Sesudah daripada Nabi kita duk royak gitu Nabi tu itu Nabi itu. Maka setelah daripada itu Tuhan pun sudah Nabi kita royak Nabi itu gitu dah. Maka Tuhan pun royak. Kata nak aku jadikan akan dikau tu permula dan kesudah dan aku berikan dikau panji-panji kepuji maka Adam dan lainnya di bawah panji-panji engkau, dan bahwasanya aku pada hari ini aku jadikan 7 petala langit dan bumi sehingga aku perdukan atas kamu dan atas amat kamu tuhawi 50 semaya gini aku. Tapi tak ada minta ni. Beginilah. Hari ni aku nak uwi kamu 50 waktu sehari semalam. Muak turun pergi royak kat umat. Nabi kita pun baik 50 waktu turun. Sudah daripada kecek tu hari 10 50 waktu Nabi kita turun mari hingga sampai kepada
turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka tak tiada berkata bagi satu senyap dia. Kemudian Nabi kita turun mari sapa kepada Nabi Musa. Ambil turun sudah kecek dengan Tuhan, turun mari sapa kepada Nabi Musa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dana, sebaik-baik sahabat itu ialah Musa. Adalah ia yang Musa tu menolong kami. Maka katanya, apa diperbuat akan kamu oleh Tuhan kamu Muhammad? Muhammad mau naik jumpa dengan Tuhan. Tuhan buat gapo? Tuhan kata gapo? Tuhan wi gapo? Tek royak aku nak dengar. Tuhan wi gapo kepadamu dan Tuhan wi gapo kepada umat kamu. Maka sabda Nabi, Tuhan wi kepada aku, Tuhan fardukan kepada aku dan umatku 50 waktu semaya. Maka kata Nabi Musa, ya Muhammad, mu kena gitawa weh. Nyanyo umatmu 50 waktu. Mu kena gitawa. Lah mana mu kena naik semula. Musa kata, mu kena naik. Nak naik kedak aku malu. Tak boleh kena naik. Kalau mu tak naik malam ni, siaplah umatmu 50 waktu ni. Nabi kita pun terpaksa kena naik semula kepada Hadratul Kursi semula. Naik jumpa dengan Tuhan pula. Nak minta tawar. Mudah-mudahan kita kecek itu dah. Nak minta Tuhan pun wi pula 5 waktu. Jadi 45. Pasal sikit cakap dah tu Nabi tu. Turun apa ada Musa tak? Berapa Tuhan turun? 5 dekat 45. Kena naik. Rok tu umatmu nak buat tu. Umatku besar dah, umatmu gagah dah umatmu. Satu waktu tu tinggal seleret baik. Pak umatmu ni 45 ni tak kena kecek dah. Nabi naik turun hingga sampai 5 waktu. Waktu turun 5 waktu. Tawar apa kali tawar tu 5 waktu. Kali naik 5, kali naik 5 hingga sampai 5 waktu Nabi kita turun mari sapa kepada Nabi Musa. Muhammad lekat berapa? Tanya dah, lekat berapa? Nabi kata lekat 5. Mu kena naik. Kalau mu bawa turun ni 5 waktu ni tak rok lagi umatmu nak semaya. Musa, aku malu dah dengan Tuhan. 4-5 kali naik. Aku malu dah. Kalau kata tak ada arah dah. Tak ada arah dah saya naik kat waktu turun 5 waktu tu. Nabi kita pun buat turun terpaksa kena buat turun 5 waktu semaya. Nabi kita turun mari kepada maka Nabi kita turun pula. Duk ulai turun mari. Maka berkata Nabi Musa turun olehmu ya Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Maka turun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Jibril dan tiada lalu dengan berapa jemaah daripada malaikat berkata waktu mereka duduk siri nanti tengok Nabi turun dia kata wa alaika ya Muhammad, maknanya lazimkan olehmu ya Muhammad dengan berbekam dan suruh olehmu akan umat kamu dengan berbekam. Malaikat tu kata kalau Nabi nak turun, suruh Nabi berbekam. Dan pula suruh Nabi royak pada umat dia berbekam, tidak berbekam. Dulu itu adalah nama bubuh api dalam gelas tak pala berbekam itu sikit tebik darah. Kerana apa? Berbekam ni sunnah. Nabi kita biasa berbekam. Habis itu. Kemudian maka Nabi kita turun kepada langit dunia. Turun pada langit yang dia itu langit yang pertama. Turun duduk daripada langit yang 7 turun kepada langit dunia. Maka turun Nabi kepada langit dunia tu. Maka sabda Nabi ya Jibril, tiada melalu akan isi langit dan beri saleh akan mereka. Mereka menjawab ya dan memuliakan dan tertawa mereka satu orang tiada tertawa. Maka katanya, ya Muhammad, itulah Malik
sabar ni yo. Malik. Aku tu tunggu mari semua senyumlah kau. Orang ada tepi aku senyumlah kau. Tapi dalam ramai sore tak senyum nanti sambut aku. Nah, Jibril kata tu nak kena orang tu malaikat tu mengenal aku. Dia tak ana senyum. Tu. Jadi Allah Taala jadi dia tu dengan rupa tu. Dengan rupa masa. Tu. Kemudian Nabi kita pun turun kepada Baitul Maqdis. Turun siapa daripada tu, maka tengok borok ada dah. Borok hok yang naik tadi. Duk tunggu Nabi Jibril tamak situ. Borok ni banyak bukan sekor tu. Duduk dalam syurga, binatang di dalam syurga. Banyak. Sebelum daripada nombor turun tu malaikat nak pergi cari nombor sekor mana ni nak cari. Ramai banyak-banyak tu. Ada sekor tu duk moyo, duk rie, duk dengung. Malaikat tak ambil sekor ni nampak puas dia tu. Nampak duk puas duk mendengung tu. Ambil sekor tu waktu tu. Waktu tu mari muak Nabi kita tu. Dia banyak kejadian Allah Taala di atas tu, bagi borok tu bukan ada sekor. Banyak. Borok tu turun. Borok tu duk tunggu dah. Nabi kita turun mari. Habis terus tu Nabi kita pun naik borok berjalan yo hadap mari ke Mekah. Maka lalu pada beberapa uta, maka Nabi kita naik borok tu lalu ada beberapa uta tepi jalan tu bagi kaum Quraisy yang datang ia daripada Syam pada tempat bagi. Dan ada padanya suatu uta atasnya 2 karung. Dah banyak uta saat ni ada sekor uta ada 2 karung. Karung ni guni dah. Karung ada 2 guni. Dia atas belakang uta. Satunya guni cak hitam, yang duanya guni cak putih. Tak kala tu berbetul aku dengan dia mana naik borok tu bagi siapa berbetul dengan dia. Terkejut. Maknanya hok bawa guni saat ni. Sekor bawa guni hitam dan sekor bawa guni putih saat ni kejut dengan borok Nabi kita saat ni. Musing. Udah saat ni musing. Kejut yang musing. Maka jatuh unta itu, maka patah mana jatuh ni roboh. Dan ditanggalkan unta itu. Dia lalu pula akan beberapa unta pula. Kamar dia lalu dengan berapa unta pula. Sesungguhnya telah sesak. Ada sekor usut tu dia sesak daripada gusak awal bagi. Dia pergi ramai-ramai ni ada sesak sekor. Kamar dia dapatnya dan dihipungkan satu, maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya. Maka berkata ini suara Muhammad. Dan mengakarkan setengahnya. Nabi kita wis salam. Dia tanya saya suara apa? Nabi kita ini suara Muhammad ni. Waktu orang tua tadi kata, suara Muhammad mari mana malai ada sini. Tak ada pihak percaya. Kerana apa? Tak sengko. Tak ada pihak sengko kata Nabi nak pergi kat tu malai tu. Dan bertapak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu qadah, yakni makuk. Makuk qadah ni makuk yang buat daripada kayu, seperti qadah. Maka berisi air, maka Nabi kita minum dalam qadah tu. Minum air dalam bekas sana ni. Qadah jeluk buat dengan kayu sana ni. Dan Nabi kita pun berjalan hingga sampai hampir kepada muka dekat dah. Tanya Nabi bahawasanya maka sepedanya Nabi Jibril. Nabi Jibril kata, ku dah sampai Mekah, ku kena royak malam kepada sahabat-sahabat hak berlaku pada malam ni. Sebab apa? Dia kena royak. Mesti wajib kena royak. Hak aku naik borok pergi sampai kepada Baitul Maqdis, mek di baru sampai kepada Sidratul Muntaha, naik kepada Mustawa, naik kepada Hadratul Qudusi. Turun mari sampai dia tak ada cerah ni, aku kena royak. Duk menengung Nabi. Royak Nabi kita royak pada Jibril.
Dia kata, sahabat aku nak percaya kedok ni. Ada usi belai-belai dah Nabi. Tak kalau tu, maka Jibril kata, siapa saya? Ada orang percaya. Ya, Jibril itu Abu Bakar. Orang lain tak percaya, tapi Abu Bakar seorang cerak percaya. Tengok, Jibril tahu dah, kata Jibril, Abu Bakar seorang yang percaya. Sampai tu yang kena yang gelar Abu Bakar Siddiq. Gapo hok Nabi royak sodakta. Nabi kita kata gapo pun sodakta. Benar engkau benar belaka Nabi royak. Sampai tu orang panggil Abu Bakar Siddiq. Jibril kata, "Mun royak ada orang percaya itu bakal." Kata sampai Mekah dan kepada segala sahabatnya dahulu sikit daripada subuh, maknanya tak subuh lagi. Maka turun Nabi SAW daripada Barak, berakak keluar ia daripada rumahnya, hal keadaannya berfikir. Turun berharap nak kelik rumah dah. Nak kelik rumah dia duk mikir pula, dia mau nak percaya kedok ni. Aku nak royak kata aku naik atas langit semalam ni. Tu. Dia benar luar tak, benar luar biasa dia panggil. Luar biasa sungguh. Naik langit, naik atas nu, naik tengok syurga, semua tu perjadian dengan semalam ni. Duk mikir bela-bela, jalan kelik bela-bela Nabi. Lepas tu duk mikir, aku rasa pun demo bakit bau cerak ni malam ni. Kalau aku royak demo bakit bau cerak. Kerana ada pekerjaan ini mencarikan adab benar luar biasa. Benar luar biasa. Maka duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan Nabi kita duka cita. Maka lalu dengan dia, aduhullah, dengan Nabi nyatak di rumah tu. Lalu didakpai Nabi ngok-ngek dia Abu Jahal. Pok nakal dia. Abu Jahal ni pok nakal dia. Maka melihat akan dia. Abu Jahal melihat akan Nabi kita tu duduk duka cita. Nabi kita duduk mendengar, Abu Jahal tengok. Maka datang dia. Hingga duduk pada Nabi. Dia mari duduk dekat Nabi, dia nyata ngok dapat Nabi. Maka kata, bagi Muhammad. Kata dengan menganyi. Kata dengan menganyi. Adakah bagimu sewaktu nak royak? Apa duduk menu tu ada gapo nak royak? Maka Nabi kita menjawab, boh kan aku ada nak royak. Maka ajak Abu Jahal kata, "Mengoyak aku nak dengar." Maka saya kata, sungguhnya semalam aku dibawa jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam ni. Pasti tanya, "Buat jalan lagi ke mana? Jalan lagi ke mana?" Kata, maka Nabi kita jawab, malam ni aku pergi kepada Baitul Maqdis. Nganya. Mungkin Baitul Maqdis. Patu pagi ni duduk rumah ni. Bau dia dah. Akik bau lalu dah. Abu Jahal akik bau lalu dah pada Nabi. Dia nak percaya, ambil di Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis, kelik mari duduk. Tak ada nak cerah lagi. Bakit bau nak puas selalu dah. Tu. Maka sebenarnya kan, maka tiada melihat Abu Bakar bahawa mendustakan Nabi dan takut ia pada sengkau akan Nabi mengekalkan katanya. Dulu itu. Jadi Abu Jahal punya tak ada pakai bahawa selalu. Tak ada pakai bahawa selalu dah. Tapi dia buat paling belakang itu. Pengakai tak percaya lah. Maka dia panggil kaum-kaum dia, puak-puak dia mari. Puak-puak kita semua, mari. Mari dengar Muhammad nak royak gapo hari ni. Pakak mari belaka tu, maka jauh. Maka Nabi kita pun royak gitu. Berhipung mari Nabi kita royak semalam aku gitu. Aku pergi Baitul Maqdis, kelik naik pada Sidratul Muntaha, turun mari pada pagi ni siapa di rumah ni.
Maka setengah-setengahnya pok-pok kau-kau dia tu pun dengar tepuk tangan prok. Dah setengah dia tok tangan dahi mikir sungguh ke tak sungguh. Dah syok juga. Tengok sikit hak pasal tok tangan dahi tu tengok sikit tak ada jalan. Pasal tepuk tangan tu menyanyi kata Muhammad bahu. Tu. Setelah tu maka tak sangat gempa, maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada Sayyidina Abu Bakar padahal ia di rumahnya. Ia Abu Bakar di rumah lagi. Pok-pok dengan Nabi dia royak ni sudah Nabi royak je kelik gila lalu dapat rumah Sayyidina Abu Bakar. Pok-pok tu kata baginya, bagi Abu Bakar, bahasa sahabat engkau duk ngata gapo Abu Bakar. Mungkin tengok saya nak bau apa tu. Mudah-mudahan kecek gitu dah. Musyriki saat ni dia dengar Nabi dia royak tadi, dia kelik lalu kau dapat Abu Bakar. Abu Bakar mungkin dengar. Itu Muhammad saimu duk bau gapo tu. Abu Bakar dengar gitu. Royak tak kan tu? Royak atau jomal yo gi batu mak dia royak inilah. Royak maka kata Abu Bakar. Ada kok ia berkata, ya kata itu sungguh ke? Abu Bakar tanya. Kata itu sungguh. Maka Abu Bakar jawab, iyo yang sebenar. Sodakta. Tengok tak ada Nabi dia royak lagi. Dia dengar musyrikin royak kepada dia tu, kata Nabi duk royak di rumah dia tu. Dia dengar gitu. Lepas tu dia royak lagi. Nabi royak sungguh kayak gitu. Benar Nabi. Abu Bakar kata benar Nabi. Tengok. Tak ada dengar di mulut Nabi sendiri lagi. Dia kata benar dah. Habis itu. Berkata Mut'am ibn Adi alaihi laknatullah, kata, ya Muhammad, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah lain daripada kata kamu hari ini, bahwa aku naik saksi bahawa perkataan kamu ini bohong dusta. Tengok. Aku bersaksi bahawa saya mengkacak hari ini dusta. Aku tak percaya. Kerana apa? Kerana aku besok pergi berjalan dengan kuda, dengan unta yang paling pentas sekali. Ambil di Mekah hingga sampai kepada Baitul Maqdis sebulan. Pas munggi semalam ni, aku tak percaya. Mungkin semalam akan datang, akan dia pergi datang pada satu malam juga. Dia kata sejahat-jahat perkataan Mut'am ni, dia kata Abu Bakar dia dengar Mut'am kata gitu, murih selalu. Sangat-sangat marah Abu Bakar murih. Muka merah menyala nak murih ada Mut'am. Dia kata hei Mut'am, sejahat-jahat perkataan itu barang yang mengkata bagi anak saudara kamu, anak saudara kamu sungguh telah engkau tuduhkan dia dengan dusta Allah, bahawa aku naik saksi akan ia benar. Sejahat-jahat kata kepada anak saudara, ini dah kata ini hak sejahat-jahat perkataan. Maka dengan sebab itulah orang gelar dia nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu dia nama asalnya Abdullah bin Abi Quhafah. Dan lakabnya Atiq. Gelar dia Abdullah, gelar dia nama Abu Bakar Siddiq. Maka berkata puak-puak musyrikin, dia katakan, Muhammad, sifatkan olehmu, kalau munggi sungguh pada Baitul Maqdis, mu kena royak bagaimana bangun ni Baitul Maqdis. Pitu ada apa te, piye ada apa putung. Ya lah, Nabi pun tak ada bila. Nalai juga Nabi. Mu nak bila, mu nak royak habis pitu nate apa te, pitu sa apa te, pitu masuk. Lepas tu pula piye ada apa putung. Ya Nabi. Mu kena sifat. Dia panggil lagi.
Musyrikinnya panggil mari orang hak biasa duk gidah, orang tahu pitu peti. Gapo tie apa butuh malah tu mari Pak Nabi. Nak tengok Nabi koyak betul dak. Tu. Setelah daripada tu maka hasil Nabi kesusahan akan sebagai susah. Serabutlah. Serabut perutlah Nabi. Pasal mana kita tanya dia apa betul? Kalau kita pergi masjid, kita sendiri duk mari hari-hari sini. Kalau kelik pergi dia mau tanya dia apa betul nak boleh tak? Sejak ni sejak kampung kita ni, kita duk mari hari-hari. Kelik pergi dia mau tanya dia apa betul? Jawab tak boleh dah. Jawab boleh tak? Tak ada pihak jawab boleh. Tapi Nabi kita pergi sekaligus tu, kelik mari serabutlah dia. Serabut tak ada bila. Pergi tak ada bila tak suka kata dia nak tanya dia apa betul. Kalau tahu tadi nak tanya dia apa betul, ya tandalah. Tapi ditakdir Allah Taala lepas pada Nabi hidup susah tu, malaikat gi akik Baitul Maqdis, malaikat tu gi tok dak pai Nabi. Tengok kekuasaan Allah Taala. Nak lepas. Mari ceguk dok dak pai ni ya boleh lalu lah. Tengok. Allah Taala awak tolong Nabi. Ambil setengah ulama yang kata ambil. Ambil masjid mari tak pai. Setengah ulama kata Nabi boleh tengok. Boleh tengok. Hari tengok dengan mata dia, suluh dengan mata dia, boleh bila dia putung-putung pitu apa boleh tengok. Ya, pitu banyak tu. Tie apa putung. Koyak betul. Ngopi koyak. Semua orang tanya koyak habis. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata ia baginya sodakta. Kau dengan Nabi duk koyak tu. Kau Nabi duk cerita tu apa tu ni dia apa putung. Koyak habis tu. Belah-belah koyak sodakta. Abu Bakar ada tu sodakta tengok. Hingga selesai dan berkata pula ia Sayyidina Abu Bakar ana asyhadu aku bersaksi annaka shadiq bahwasanya sesungguhnya engkau tu benar. Dan aku bersaksi pula bahwasanya engkau tu Rasulullah. Maka kamaria maka berkata mereka itu bagi Sayyidina Abu Bakar katakan ada engkau benarkan dia? Pada malam pada ayagi masjid Baitul Maqdis pada semalam maka kembali kepada kamu di hulu pada subuh maka Abu Bakar kata bukan aku percaya. Dan adalah ia bersahabat dengan Nabi Abu Bakar ni orang bersahabat dengan Nabi. Setengah tu maka berkata Abu Bakar bukan dan bahawa demi Allah aku benarkan dia pada barang yang terlalu jauh lepas tu. Tu yang pergi Baitul Maqdis. Kalau yang pergi 10 kali jauh pada Baitul Maqdis lagi aku percaya. Buat kata. Tu tak Baitul Maqdis ya. Kalau yang pergi jauh pada Baitul Maqdis 10 kali gano, 100 kali gano pun aku percaya. Tu yang pergi pagi, yang pergi petang kelik pagi, kalau yang pergi seminit pun aku percaya. Tengok nak royak perangai Abu Bakar. Ikut Nabi royak. Tu. Dan adalah ia Abu Bakar ni bersahabat dengan Nabi SAW padahal umur dia 18 tahun. Dia bersaing dengan Nabi umurnya 18 tahun. Adalah dahulu pada ini Sayyidina Abu Bakar itu sekali peristiwa pergi berniaga kepada Syam, dia pergi kepada Yaman. Maka mimpi ia baginya maka bagi maka dikhabarkan bahirul rahab. Maka berkata ia jikalau sungguh mimpi engkau ini maka bahwasanya lagi akan dibangkitkan satu nabi daripada kaum. Setengah dia Nabi Abu Bakar dia mimpi bahwasanya sikit lagi nak bangkit nabi. Dia tahu dah. Sebelum daripada nabi beranak lagi. Sebelum daripada Nabi bangkit lagi jadi Nabi dia. Dan adalah engkau ni wazir dia. Rong ni jadi menteri dia lah. Habis itu.
Maka berkata pok-pok musyrikin ni, "Hei Abu Bakar, sahabat kamu telah gila." Oh, Nabi gila ya kata. Nah, maka berkata ia baginya, "Dan apakah kelakuannya?" Maka berkata mereka, "Ia duduk di masjid mendakwa akan Nabi dan menyeru manusia kepada agama, royak gini. Nah, dia bahu. Maka royak gitu tu Abu Bakar mari jumpa dengan Nabi. Maka semua ya Abu Bakar, ya Muhammad telah sampai kepada hamba daripada Tuhan hamba bagi. Maka ada orang lagi royak. Nah, kata royak gini. Maka katanya, "Demi Allah, tiada hamba dapat pada Tuhan hamba dusta, tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu?" Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mimpi kamu." Nabi kita tahu. Hak Abu Bakar mimpi kau tu. Tengok, Abu Bakar ya tahu. Nabi kita tahu. Kata Abu Bakar besok mimpi. Abu Bakar tak royak pia. Yang mimpi tu, dia kata sikit lagi akan timbul Nabi tu. Abu Bakar jaga daripada tidur tak biasa royak pia. Tapi malam pagi tu Nabi kita royak kata, mimpi kamu tu lah jadi dalil kata hak sampai di hari ni. Hak aku duk royak di hari ni tu dalil mimpi kamu tu. Tu. Boh kata gitu kak. Abu Bakar pun pegang tangan Nabi kita. Sambil dia mengucuk ya tangan Nabi kita, dan dialah yang awal-awal orang masuk Islam. Awal-awal pertama kali dia masuk Islam ialah Abu Bakar. Habis itu. Nah, Nabi kita royak gini. Sudah tu, maka berkata pula segala musyrikin, "Ya Muhammad, mengoyak. Mengkelik semalam daripada Baitul Maqdis sampai pagi ni gapo gatik menjumpa tengah-tengah jalan." Nabi kita pun royak. Royak semua hak ya temung tu royak habis. Hak ya temung utuh ya royak. Sebab apa? Ada orang lalu malam tu. Lepas tu dia mari jumpa dengan Nabi, dia temu utuh weko. Buat satu guni tu guni hitam, guni yang sekor tu buat guni putih. Lepas tu dia kejut dengan borok dia tu, dia lari dia musing. Dan dia jumpa satu utuh pula yang sesak daripada gu. Dia royak abi tu. Maka tak kala ada dan di atas dua karung, maka berkata mana kala datangnya, maka sebenarnya pada hari Rabu. Maka tak adalah hari Rabu keluar segala kurih kepada Zahir Mekah, dan menanti mereka itu akan datangnya. Maka terkemar dia datangnya hingga hampir jatuh matahari. Maka Nabi pun minta doa pada Allah Ta'ala, maka dilebihkan baginya dengan sa'ah. Jadi ini ya maknanya sudah ya royak tu dah. Nabi kita royak sepeda Nabi aku atas beberapa unta mana Bani Fulan mana kita tak dia. Dah jumpa unta yang buat karung ni royak hingga sapa kepada unta yang dua karung, bawa dua karung tu. Dua ekor bawa dua karung tu. Tu. Maka berkata mereka itu, mana kalau datangnya, maka sebenarnya pada hari Rabu. Maka kalau adalah hari Rabu tu keluar segala kurih. Mari Rabu ni mari. Dan menantilah maka menanti penuh akan datangnya. Maka maka mari datangnya hingga kuda tu. Hari Rabu akan sampai. Kuda hok sesak, kuda buat dua karung ni. Pakak mari nanti belakang dia muka. Mari nanti. Tok hari Rabu tu hari nak jatuh dah. Nabi kita pun menalai. Kuda tak ni. Nabi kita potong ya tak ni malam ni. Nabi kaya tak siapa hari Rabu. Hari Rabu ni siapa? Bor kat hari Rabu. Mari siapa pak. Gelak dah tak siapa lagi siap Nabi kita menalai. Lalu dah tu nak habis Rabu Nabi tu pergi pegat hari. Suruh malaikat pegat hari, duk dia dik hari tak jatuh. Jadi hari tu panjang.
Dengan siapa juga. Marilah kuda saat ni Nabi kita minta dia minta doa nak kata. Jadi hari tu jadi panjang lah. Hari tak duduk dia tak turun. Duduk hari nak jatuh tak turun duduk pergi tu. Dia jatuh, kuda tu tak sapa, jadi bau Nabi kita. Dengan takdir Allah Taala pegang hari duduk dia tak turun. Ada. Habis itu. Maka Nabi pun minta doa pada Allah Ta'ala, maka dilebihkan baginya dengan sa'ah. Dilebih lagi matahari itu. Tu. Dan tak kala datang berhadap segala Quraisy bertanya akan mereka itu, yang dapat itu dengan katanya, adakah hilang bagimu satu untuk kemudian kamu dapatkan dia? Maka sahut mereka itu, bukan. Dan bertanya pula akan yang lain, adakah bagimu patah kakinya unta yang merah? Maka sahut mereka itu, bukan. Dan kata pula, adakah pada kamu tu satu kodah Nabi kita makan air tadi, diminum orang akan airnya? Tiada kami tahu. Maka sahut seorang daripada mereka, demi Allah kami taruh di dalamnya ada air dalam tu. Lepas tu tak kala tu kami pergi tengok air tak ada. Tiada menumpahkan dia. Maka tiba-tiba tiada ada air dalam tu. Nabi kita minum, Nabi kita minta tadi. Maka adalah segala pekerjaan yang dikhabar itu sekaliannya benar. Maka tiada ada baginya jalan pada mendustakan Nabi SAW. Maka kembali mereka itu pada inat dan mungkar dan dolal dan kufur. Maka dituduh akan dia dengan sihir tengah-tengah musyrikinya. Kata Nabi kita ada sihir. Tengok. Orang dia tak percaya, dia tak percaya situ. Maka adalah setengah mereka itu yang murtad daripada Islamnya, dan setengah itu yang munafik. Otak ni orang Islam. Jatuh agama, dan setengah itu munafik, percaya di mulut, hati tak percaya dah juga. Orang munafik ni mulut ya. Mulut yang percaya, hati tak percaya. Orang-orang tagi dalam masjid tu. Tak giri. Tu jalan tu. Jangan buat lagu tu. Orang hajak pergi masjid. Tak apa nak pergi. Dia nak pergi. Apa dia mahu pergi? Jebeh. Jok ke. Dia nak pergi. Tu jalan dah tu. Orang munafik dah tu. Kalau pakai cek lagu tu. Dan setengah manusia pula yang membenar. Setengah kaum tu. Dan setengahnya percaya, dan setengah tak percaya, dan setengah yang terhenti pada kala kuenya, dan pekerjaannya, dan setengahnya taraduk ni syok. Idraku tarafaini ala hadis sawa. Syok sama berat. Percaya dengan tak percaya sama berat. Tu. Kalau gitu, dan setengah dapat maka turunlah ayat Allah Taala ke permannya, wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas, dan tiada kami jadikan akan pelihak yang kami pelihakkan kamu ya Muhammad melainkan fitnah bagi segala manusia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah nyata pada ayat ini bahawa Isra dan Mi'raj adalah keduanya dengan ruh dan jasad. Kata Anas radhiyallahu anhu, kama dia daripada masa Isra itu adalah baunya amat harum seperti bau pengatan selama-lamanya. Dan inilah akhirnya akhir sekalinya Allah Ta'ala bawa Nabi kita berjalan pada malam tu untuk nak Nabi kita tengok bagai-bagai benar-benar hoik sikit lagi akan berlaku bagi umat dia. Walaupun dengan perjalanan ni di antara Mekah dan Baitul Maqdis, dan Nabi kita tengok dalam syurga, nikmat dalam syurga untuk cedek kepada umat dia, dan azab dalam neraka. Semua tu hak Nabi kita tengok tu sikit lagi akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala janji siap dah. La yukrifullah wa'dah. Allah Taala tak salah janji. Janji gano sikit lagi buat lagu tu lah. Dan janji orang tak semaya, orang tak puasa, masuk neraka. Janji orang buat amal, orang tak derhaka pada dia, sikit lagi masuk syurga. Insya-Allah kita jangan derhaka. Kita dengar
pada malam ni kita dengar Isra'. Dah 3-4 malam tu Isra' Mi'raj. Mudah-mudahan dengan kita dengar cetera ni dengan hadis ni kita dapat bertambah keyakinan bagi kita untuk kita nak buat amal dan untuk kita belajar. Jangan kita buat amal saja, kita kena belajar. Sebelum daripada kita nak semaya, kita kena buat ada cadangnya dulu. Tak gitu? Sebelum daripada nak puasa, kita ada cadangnya puasa. Kita nak buat umur, kita kena buat baik dulu. Kalau tak buat baik, tak boleh buat umur. Buat tak boleh, buat boleh pengumur kita tu dah. Duk boleh setahun dapat rakah bi. Rakah bi. Sebab apa? Baik tak ada. Ini nak semaya kita kena belajar cara semaya. Nak puasa kita kena belajar cara puasa. Rukun semaya, syarat nak sah semaya ni dah. Kalau kita tanya di malam ni, hak mudah sekali tu. Kita jawab tak boleh. Kita tanya syarat nak sah semaya berapa, tak tahu. Rukun semaya berapa, tak tahu. Tak tanya berapa tu pun tak tahu dah. Pas kalau kita tanya sah mimba bi Allah. Syarat nak sah semaya berapa, tak tahu. Dengan jalan umum. Tapi kalau kita tanya sah lebih lagi. Tu dia panggil mimba bi Allah. Kalau kita kata payah duk taj morang, nak tolak turun tak gerak. Pas nak akik naik tamu lebih lagi. Nak akik naik tamu, memang tahu aku nak tolak turun tak gerak, tapi akik naik tamu gerak, percaya tak? Orang percaya mudah. Tolak turun akik naik berat mana? Berat akik naik, tapi dia kata aku akik naik gerak, tapi nak tolak turun tak gerak. Kalau orang percaya bodoh sepon ni betul. Ni sepon ni. Tahu tanya syarat nak sah semaya. Dia tak tahu. Tak ada dia tahu ni dah. Tapi tu kita kena belajar belum daripada buat. Dan kita pergi buat dengan tak belajar. Nyanyi. Tahu apa belajar boleh, buat boleh. Kita lah ni kita umur 90 belakang dah ni. Umur tinggi belakang dah dah. Tak apa 90 pun 40 naik gi misalnya. Kita kena belajar boleh, buat boleh. Tak kena tanah dah dia kita. Tanah lobok. Tanah dia tak ada makan. Dia ada lagi 10 tahun. Kita tak sapat dah. Umur 90. Nak sapat 70 tu berat dah. Bomo tak makan dah dia. Tanah lobok. Tanah bulan ni bulan tak boleh makan. Lah ni kita kena belajar boleh makan selalu. Belajar boleh makan. Mana kita duk makan selalu? Kita duk semaya, kita duk puasa. Tu panggil boleh makan selalu. Jangan duk tanenyo. Tanen keranyi jelah belaka. Nama tanya duk tanen ke apa? Tanen keranyi. Umur 70 dah duk tanen keranyi. Dah makan ke tak? Keranyi 5 tahun dah makan tak? Tak boleh. Ada kita tanen setahun, 20 tahun dah. Baru duk besar ngih. Pas tak ada yang satu baru boleh buah. Pas 21 40 tahun. Lalu ni kita tak misal soalan tanam lobok. Tanam lobok, tanam kakung 40 hari boleh makan. Ni kita wak boleh, ngaji boleh, wak boleh. Jangan kita kau nak ngaji wi aling dulu, baru nak semaya jangan. Ngaji boleh, wak boleh. Belajar baca Fatihah. Ni go Fatihah telo. Tahiyat telo, takbir pun telo belaka. Sebab apa kita telo? Sebab kita tak belajar. Kuasa aku kena dah. Kita dengar sendiri sedap. Sepuluhnya kita dah buat kereta kereta buruk kita tak biasa buat kereta baru. Dia buat kereta buruk, rasa sedap kan? Kita tak tahu kereta baru sedap dari mana. Kereta aku sedap. Teragi buat kereta baru. Sampai lain. Ni terah kita gininya. Terah kita pergi binacang tengok kereta kita. Kereta mula ngabui ni. Lumak nak cabut orang. Kita pergi baca Fatihah orangnya. Jangan nak baca seorang. Dia kena berguru. Nanti kita luar-luar. Mari malas senang bila-bila dah. Mari tebik baca Fatihah seorang-seorang.
Tersoyak malas na anu, oyak tak malas na dapat tapi bagi 1,000. Dah yang 1,000. Baca Fatihah sore sekali nak dengar ni. Kalau atau demo ni tak apa. Tak apa tu sah. Tak sah, tak kena Fatihah, tak masuk dalam rukun. Apabila tak ada rukun satu, tak jadi semaya. Kerana apa? Rukun-rukun ni satu juzuk daripada beberapa juzuk semaya. Itu makna rukun. Satu juzuk daripada tak sah Fatihah, tak sah semaya. Tak sah takbir, tak sah semaya. Tak sah salat, tak sah semaya. Tak sah tahiyat, tak sah semaya. Pas kita dah buat lama dah tak apalah. Lah ni kita tahu dah. Insya-Allah kalau kita luar-luar sebelum daripada nak baca hajat Fatihah dulu. Tiga Fatihah malu nak baca. Ngaji apa Fatihah? Fatihah lah. Dia satunya Fatihah, yang keduanya takbir, yang ketiganya tahiyat, yang keempatnya salat. Empat tu ya. Tak itu? Empat tu ya. Alhamdulillah. Takbir, salat, tahiyat. Empat tu. Wajib kita kena wiknu. Baca juga hele-hele. Habis itulah. Kita kena buat kat satu hari tok email tok bila ada tok kotik ada pakat-pakat hajar Fatihah. Tok email pun ada pakat-pakat hajar Fatihah. Kerana apa? Fatihah ni satu Quran yang baca dalam semaya. Quran lain kalau kita baca dalam semaya lain pada Fatihah, pokok dah haram ya tak kena. Tapi Fatihah ni tak kena, haram lagi, tak sah lagi. Haram lagi, tak sah lagi. Dosa lagi, tak sah pula. Kita baca surah lepas pada Fatihah, kalau tak kena, dosa ya, sah semaya. Sah semaya, dosa ya, sekap dosa ya. Ni siapa kata tak sah semaya? Tak tahu. Pas kita ada semaya lama dah. Tak sah malu. Lah ni orang belajar Fatihah orang tino banyak. Orang jatuh dak. Orang tino kalau kamu kita sono kan tep-tep kali dekat Quran kita cari guru. Cari tok guru ngaji Quran. Orang jatuh dak orang tino. Orang tino dengan ngaji Quran ni. Kalau pak orang mati orang tino ngaji Quran orang jatuh ngaji tak anak. Ngaji tak pandai orang tino. Sebab apa? Nak baca pak orang mati ni kena kena. Sampai tu mula apa? Mula apa yang kata kita kena hadiah halo. Jangan hadiah Quran. Hadiah Quran yang kata gih bih. Apa mana kita baca tu gih bih pada si mati. Hak kena, hak tak kena gih bih. Kalau kita hadiah halo, gih kena ya. Sebab apa? Hak kita baca kena tu yang boleh halo. Hak baca tak kena boleh halo tak? Tak. Halo aku baca Quran, hadiah pada si mati. Jangan kata Quran aku baca ni hadiah kepada si mati. Tak ada. Hadiah halo. Habis itu. Kalau kita habis malam ni, akhirnya dengan kata wallahu subhanahu wa ta'ala alam, baca Fatihah sekali kita hadiah kepada Tuhan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al sawaba ma qara'na wa ma 'allamna. Allahumma shrah bi Qur'an azim sudurana wa hasim bihi akhlaqana wa nawwir bihi kubarana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa ustadina wa abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa liman ahsana alaina wa liman ahsana biha wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahum wa sa'malahum wa